مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Tolong tafsirkan hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun akhirat. Inilah pepatah orang Melayu. Tangan mencincang, bahu memikul, menuai angin, menanam angin, menuai badai. Apa yang kau tanam hari ini, itulah yang akan kau tuai esok. Sedangkan padi kita tanam, tumbuh juga rumput. Konon pula lah rumput itu yang kita tanam, takkan tumbuh padi. Kalaulah menanam rumput tumbuh padi, tak ada orang menanam padi, tanam saja rumput tumbuh padi. Sedang padi kita tanam, tumbuh juga rumput. Konon lagi lah menanam rumput, pastilah takkan tumbuh padi. Oleh sebab itu, apa yang kita tanam sekarang, itulah yang akan kita tuai esok hari. Malam ini apa yang sedang kita tanam? Melangkah kaki datang ke masjid yang besar, yang megah, yang mewah, yang cantik, yang molek. Sekali langkah menghapus dosa, langkah kedua menaikkan darajah. Sekali langkah menghapus dosa, langkah ketiga menaikkan darajah. Mana bukti darajah naik? Naik darajah tuan-tuan guru. Maka insya Allah derajah kita nanti naik ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya insya Allah. Siapa yang datang malam ini, setiap langkah, setiap titik peluh keringat air mata, setiap kesusahan, setiap kereta-kereta dia berputar, semua mendatangkan kebaikan. Kereta sama, mak dia sama, tapi dia boleh menjadi rahmat, dia boleh menjadi laknat. Semua kereta-kereta malam ini, saya tadi betul-betul suuzon. Saya tengok ini orang Sabah parking tak betul. Apa tak betul ni? Rupa saya suuzon. Bukan tak betul. Sebab orang ramai ke masjid. Masya Allah. Macam ni. Kalau beginilah sembahyang. Sesiapa yang sembahyang subuh macam sembahyang Jumat, maka tentera-tentera Israel akan binasa sebab Palestin akan merdeka insya-Allah. Jadi kalaulah tentera Israel memandang kepada masjid malam ni, Masya Allah, mungkin banyak tentera Israel pakai pampers sebab dia cemaskan tak lama lagi Palestin akan merdeka. Allahu Akbar. Dengar tu teriakan takbir Allahu Akbar. Manakala kita sebut Allahu Akbar, setan-setan lari semuanya. Manakala kita sebut Allahu Akbar, itulah mengapa bila kita tengok ada sahabat kita di sebelah dia sedang mengantuk, kita takbir Allahu Akbar. Esok hari Jumat boleh juga buat. Datuk Khatib naik ke atas mimbar, usikum wa nafsi taqwallah, ada orang mengantuk takbir Allahu Akbar. Bila kita beramai-ramai, bangkit semangat kita. Itulah maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Maka jangan kalau esok ada tuan guru kita datang, maka datanglah. Bersama saya ada tuan guru Tuan Haji Musdar. Beliau daripada Al-Azhar Kahirah. Dia lebih dulu daripada saya. Ilmu dia lebih banyak daripada saya. Maka saya didulukan. Ini saya dulu bercakap. Ini hanya mukaddimah saja. Sama macam kita makan. Kita kalau makan, kita makan buah dulu. Bila kita makan semangka, masuk semangka ke perut, itu mencuci usus kita, bersih racun-racunnya, baru kita makan nasi. Makan nasi itu yang lama makan nasi, ada gulai kambing. Jadi saya ni semangkanya saja, membersihkan usus-usus saja. Lepas itu baru beliau lebih lama. Ustaz Musdar lebih lama lagi di sini. Ustaz Musdar ni takhasus spesialis dia dalam bidang ruqyah. Sesiapa yang ada diganggu jin syaitan, ada dia ruqyah, lari syaitan. Kadang kita baca syaitan ni tak keluar. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setan tak keluar. Apa kata setan? Takkan sesama setan nak usir setan. Sama perbuatan dia macam setan. Bagaimana menjadikan masjid pada hari ini dapat berfungsi berperan sebagai peran masjid cemerlang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masjid zaman Nabi tidak hanya setakat tempat sembahyang sahaja. Sembahyang pergi balik, sembahyang pergi balik. Masjid sebagai tempat pendidikan perang. Makanya Nabi duduk menengok anak-anak muda menarikan hirbah. Hirbah itu tongkat pendek. Tongkat pendek ditarikan di Masjid Nabawi. Maka di masjid tempat anak-anak muda bersilat. Ada tanah lapang di masjid, anak-anak muda diajarkan silat. Silat Melayu, macam mana bersilat untuk mana tahu kita berperang dengan tentera-tentera Israel, tentera-tentera kafir. Maka bersiap-siap. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah itu. 2. Masjid sebagai tempat kesihatan. Dulu manakala perang, ada orang yang perang itu sakit, maka dibawa dia ke masjid, berobat di masjid. Maka amat sangat baik kalau ada hospital dekat masjid. Sebab apa? Suara azan, suara orang baca Quran masuk ke dalam bilik-bilik orang yang sakit. Dia dah sakit, dia stres, datang pula setan berbisik, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu berbisik faqra. Kau tak ada lama hidup lagi lah, kau akan mati, kau akan mati, kau akan mati, kau akan mati, kata setan. Maka dia dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka datang, tenang hati dia. Dia dengar pula ada qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mendengar bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, bila Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, turun rahmat. Dibacakan Quran, masuk ke dalam bilik-bilik, masuk ke dalam hospital, maka turunlah rahmat-rahmat. Betapa senangnya hati manakala kita balik ke rumah, masuk ke dalam rumah, kita susah tadi di pejabat, kita ada beban berat di jalan, kita pula susah ada jam, sampai ke rumah kita dengar anak kita membaca Quran, sayup-sayup terdengar suara dia membaca Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Manakala kita buka bilik, kita tengok rupanya televisi. Anak kita tidak lagi baca Quran. Oleh sebab itu maka di mana dia belajar Al-Quran? Belajar Quran di masjid. Saya banyak belajar daripada masjid-masjid di Malaysia. Dari Maghrib ke Isya 45 minit, kaji tak usah panjang-panjang. 45 minit. Malam Isnin, Ahad malam Isnin, malam Selasa fiqh. Selasa malam Rabu hadis. Rabu malam Khamis akidah. Khamis malam Jumat baca Yasin. Jumat malam Sabtu akhlak. Sabtu malam Ahad tabligh akbar, buat kajian macam-macam. Maghrib Isya. Kalau dibuat lepas Maghrib ke Isya, orang pasti sembahyang berjamaah 2 kali. Maghrib dia berjamaah, Isya dia berjamaah. Sekarang ada pula orang buat kajian pukul 10, pukul 11. Mengaji sampai pukul 1, pukul 2. Esok subuh tak ada sembahyang subuh. Man nama, sesiapa yang tertidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunih, maaf, terkencinglah setan di telinga dia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu elok kaji buat. Habis lepas Maghrib ke Isya 45 minit. Lepas sembahyang Isya buka soal jawab. Anda bertanya, ustaz menjawab. Kirim pertanyaan melalui nomor WhatsApp di bawah ini. Sesiapa yang bertanya akan dijawab oleh ustaz sesuai dengan bidang masing-masing. Tafsir, hadis, akidah, akhlak, fiqh, itu saja didalamkan. Maka insya-Allah masjid tidak hanya sebagai tempat solat, tapi masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Minal jami' ilal jami'ah, dari masjid menjadi university. Jami' masjid, kalau university jami'ah. Beda jami' jami'ah, hanya ta marbutah saja. Dari masjid menjadi university, namanya Masjid Al-Azhar, menjadi University Al-Azhar. Kata orang Al-Azhar paling tua, ada yang lebih tua lagi di Tunisia, namanya Zaitunah. Masjid Zaitunah berubah menjadi University Zaitunah. Ada yang lebih tua lagi daripada Zaitunah di Maghribi, namanya Karawiyin, Jami' Karawiyin. Masjid Karawiyin berubah menjadi University Karawiyin. Minal jami' ilal jami'ah. Peradaban Islam dibina daripada masjid. Rabbana ya Rabbana